Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya pada kali ini Muhammad Radha bin Muhammad, insya-Allah kita akan berkongsi berkaitan dengan pengurusan masjid, dan juga tajuk fokus kita dalam video kali ini adalah pengurusan ibadat di masjid dan juga surau. Okay. Jadi kepada para penonton sekalian yang mana belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya, boleh like dan juga share video ini supaya sama-sama kita dapat mengambil manfaat, insya-Allah. Jadi yang pertamanya sebagai pendahuluan mukaddimah, kita lihat kepada pembahagian ibadat. Jadi ibadat itu terbahagi kepada khusus dan juga umum. Kemudian yang khusus terbahagi kepada fardu dan juga sunat. Jadi apakah ibadat khusus ni sebenarnya? Ibadat khusus adalah segala amalan yang ada disebut secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, kita ada amalan solat, ibadat solat. Jadi solat ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, ayat Al-Quran. Ada juga disebut zakat, wa atuz zakah. Jadi apabila disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ia adalah ibadat yang khusus. Ataupun contoh lain dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi apa-apa sahaja amalan ibadat yang disebut dalam hadis dan juga Al-Quran, maka ia adalah ibadat yang khusus. Jadi yang kedua ibadat yang umum. Ibadat yang umum adalah apa jua amalan yang dilakukan dengan niat ibadat. Jadi apa-apa saja perbuatan kita, amalan kita, apa yang kita lakukan, kita mestilah berniat dengan niat yang baik. Maka amalan itu akan termasuk dalam ibadat secara umum. Sebagai contoh, kita nak makan. Kita makan dengan niat supaya kita mendapat tenaga, kita dapat beribadat kepada Allah. Kita dapat tenaga, kita dapat solat. Kita dapat tenaga, kita dapat pergi masjid solat berjemaah. Jadi kita punya makan tadi tu, perbuatan makan kita tadi adalah satu ibadat yang baik. Berbeza dengan makan kerana adat. Jadi niat kita, contoh kita makan, okey aku makan ni, aku makan sikit nak kurus, tak nak makan banyak-banyak. Aku makan banyak ni sebab aku lapar. Aku makan ni supaya aku dapat kenyang. Jadi itu makan kerana adat. Jadi niat kita ni tuan-tuan akan membezakan di antara perbuatan kita tu sama ada adat ataupun ibadat. Ini adalah ibadat yang umum. Apa saja kita lakukan tuan-tuan, pastikan kita berniat, kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan niat ibadat. Jadi mudah-mudahan kita mendapat pahala dengan perbuatan kita tadi. Kemudian kita lihat pula ibadat yang khusus. Ibadat yang khusus, kita kata tadi ibadat khusus, ibadat umum. Ibadat yang khusus pula terbahagi kepada fardu, kemudian sunat. Ibadat yang fardu pula ada fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kita berikan contoh yang paling mudah tuan-tuan, yang boleh kita nampak depan mata kita, iaitu contohnya dalam bentuk khusus fardu ain. Fardu ain contohnya adalah dalam bentuk solat fardu 5 waktu. Jadi fardu ain ni tuan-tuan, semua individu kena buat. Semua orang kena buat solat 5 waktu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kena solat 5 waktu tuan-tuan. Ini fardu ain. Setiap individu tak boleh tak buat. Tidak terlepas. Kalau kita tak buat, bagaimana kita tak buat? Maknanya kita tidak terlepas lagi kita punya tanggungjawab tu. Maka itu adalah fardu ain. Okey, dalam bentuk solat fardu 5 waktu. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah dalam bentuk solat kita panggil sebagai contoh solat jenazah. Jadi apabila ada satu solat jenazah, ada jenazah, maka mungkin sebahagian ahli qaryah datang solatkan jenazah tadi, ataupun ahli keluarga, sanak saudara solatkan jenazah tadi. Bila sebahagian dah buat tuan-tuan solat jenazah ni, maka yang lain terlepas tanggungjawab tersebut. Maknanya sebahagian saja solat jenazah, yang lain sudah terlepas. Ini kita panggil sebagai fardu kifayah. Termasuk dalam bentuk ibadat khusus fardu kifayah. Okey, sebahagian saja buat.
Kemudian sunat. Ibadat khusus yang sunat dalam bentuk solat, contohnya kita kata solat-solat sunat lah, mudah saja. Solat sunat hajat ada, solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha, solat sunat tahajud dan sebagainya. Jadi solat sunat ni ada banyak. Jadi itu adalah perbezaan ibadat khusus umum. Khusus pula ada fardu sunat, fardu pula ada fardu ain, fardu kifayah. Jadi kita kena faham ini dulu secara pendahuluan ataupun mukaddimahnya berkaitan dengan ibadat. Kemudian kita masuk kepada pengurusan. Pengurusan ibadat di masjid ataupun di surau. Yang paling utama sekali kita boleh lihat dalam piramid ni tuan-tuan sekalian adalah solat fardu. Terletak paling atas sekali, paling utama. Solat fardu mesti ada dekat masjid. Jadi sangat pelik kalau kita datang masjid, datang surau, tak ada solat fardu. Datang solat subuh, tak ada imam, tak ada bilal, tak ada siap, semua tak ada. Jadi pelik lah kalau masjid tu tak ada solat fardu. Mesti ada solat fardu 5 waktu di masjid. Ini paling penting lah bagi masjid dan juga surau. Kemudian yang keduanya solat Jumaat dan khutbah. Solat Jumaat dan khutbah ni berlaku seminggu sekali. Sebab Jumaat pun memang seminggu sekali kan. Seminggu sekali mesti ada. Jadi mungkin dekat masjid ada solat Jumaat. Masjid yang besar boleh memuatkan kapasiti yang ramai. Ramai boleh datang, boleh hadir. Kemudian ada khutbah pula, semua boleh dengar khutbah. Di khutbah ni beri tazkirah, peringatan kepada jemaah yang hadir. Jadi banyak boleh buat. Zaman sekarang pula ada yang masjid-masjid surau yang buat tazkirah Jumaat. Maknanya sebelum khutbah ada tazkirah Jumaat dulu, kemudian azan, khutbah, solat Jumaat. Ada yang buat sekarang ni. Jadi itu satu perkara yang baik. Tapi mungkin surau-surau ada juga surau yang dibenarkan untuk solat Jumaat. Dipanggil surau Jumaat. Jadi dibenarkan oleh Jabatan Mufti. Surau ini dia boleh buat solat Jumaat yang mana kita panggil sebagai surau Jumaat. Sebab apa? Sebab mungkin tidak masjid di tempat tersebut tidak mampu untuk menampung kapasiti penduduk yang ramai. Maka ada surau-surau yang besar yang lengkap dia punya fasiliti, maka dibenarkan untuk solat Jumaat di surau tersebut. Okey. Kemudian di masjid dan surau juga perlu ada solat sunat tarawih, Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Jadi ini penting. Jadi kalau masuk dia bulan Ramadan, biasanya masjid-masjid dan surau akan sibuk nak cari imam-imam tarawih jemputan. Contoh, imam tarawih jemputan, kemudian ada tazkirah antara tarawih, kemudian ada pula qiyamul lail bulan Ramadan. Ini pada bulan Ramadan tarawih ni. Jadi memang biasa kita akan panggil lah. Kalau tak panggil imam jemputan pun, imam-imam tempatan secara bergilir akan mengimamkan solat sunat tarawih supaya orang boleh datang dan beribadat, tambah ibadat. Solat sunat tarawih ni solat sunat. Kita tak kata wajib lah, solat sunat. Jadi ada yang tempat yang buat 8 rakaat, ada tempat yang buat masjid yang buat 10 rakaat, ada masjid yang buat 20 rakaat. Jadi tak perlu gaduh. Tak perlu gaduh, ikut Jabatan Mufti negeri masing-masing. Semua boleh. Yang penting kita buat, jangan tak buat. Ada yang buat solat sunat 8 rakaat pun, sikit pun, ada juga yang tak hadir. Jadi kena ada supaya orang ramai, masyarakat seronok nak datang ke masjid. Ada aktiviti-aktiviti sebegini. Kemudian ada solat sunat Aidil Fitri. Memang biasanya penuh melimpah masjid-masjid ni. Solat sunat Aidil Fitri, orang seronok. Orang-orang Islam seronok meraihkan. Selesainya kita berpuasa. Kegembiraan kita lah solat sunat Aidil Fitri. Kemudian ada juga solat sunat Aidil Adha dan juga korban dan sebagainya lah. Kena ada di masjid ataupun di surau lah. Kita tengok. Kemudian yang paling bawah ada kadang-kadang kita akan buat solat sunat gerhana bergantung kepada keadaan situasi. Solat sunat hajat selalu juga kita buat di masjid-masjid. Solat sunat jenazah, bacaan Yasin dan Al-Kahfi pada malam Jumaat, tadarus dan juga Al-Ma'surah. Jadi terpulang kepada pengurusan masjid dan juga surau. Kadang-kadang ada yang baca maksurat terpulang, ada tempat yang tak buat. Ada masjid yang baca Khamis malam Jumaat baca Yasin, ada masjid yang baca Khamis malam Jumaat baca Al-Kahfi, ada yang buat Khamis malam Jumaat buat tazkirah terpulang. Kita tak kata wajib pun baca Yasin, terpulang. Ada yang buat Khamis malam Jumaat baca Yasin, pagi Jumaat tu dekat masjid lepas solat subuh baca Al-Kahfi. Bagus, semua kita ambil. Yang penting kita beribadat, jangan kita tak beribadat. Yang penting kita datang ke masjid. Yang penting kita baca Al-Quran. Jangan sampai kita bergaduh kerana perkara-perkara yang khilafiyah sahaja. Jadi kita buat perkara-perkara ni, ibadat-ibadat ni supaya masyarakat seronok nak datang ke masjid. Ada juga yang buat setiap kali selepas subuh dibuat bacaan Al-Quran
satu hari satu muka surat sambil imam menerangkan hukum-hukum tajwid di dalam muka surat tersebut. Bagus perbuatan ni tuan-tuan. Kemudian seterusnya, pengurusan solat fardu berjemaah. Jadi bila kita dah ada solat fardu ni tuan-tuan, mestilah kita akan uruskan dengan sehabis baik. Pengurusan AJK. Jadi pengurusan AJK, imam, kena uruskan solat fardu berjemaah ni dengan baik. Kita kata tadi, solat fardu ni paling tinggi, paling utama, mesti ada. Antaranya apa pengurusan solat fardu? Kehadiran siap dan juga Bilal dan imam. Kena hadir. Siap kena datang awal, kena bersihkan tempat solat, kena bentangkan sajadah imam, kena pastikan selesa, buka kipas, siap. Contoh Bilal kena datang awal juga. Bilal nak azan, siapa lagi nak azan kalau bukan Bilal? Jadi kena cantiklah pengurusan tu. Kemudian imam juga kena hadir dan imamkan solat. Jadi kalau siap tak ada, masjid kotor. Bilal tak datang azan, jemaah pula yang azan. Imam pula tak datang, jemaah pula naik jadi imam. Terpinga-pinga siapa nak jadi imam, siapa nak jadi imam. Jadi susah tuan-tuan. Jadi pengurusan yang paling utama ni kena jaga. Siap datang, Bilal datang, imam datang. Ini penting. Kalau tak ada imam susah tuan-tuan, masyarakat pun susah, jemaah pun susah. Jadi kita kena pilih pegawai-pegawai masjid yang terbaik lah, yang boleh melaksanakan komitmen dengan baik. Kemudian pakaian siap Bilal dan imam tuan-tuan, kenalah jaga supaya siap Bilal dan imam ni berpakaian dengan pakaian yang sopan, yang cantik, yang menggambarkan mereka ni adalah pegawai masjid. Kalau masjid ada duit lebih, belilah untuk mereka ni jubah-jubah yang kemas. Jubah imam kita nampak kan, jubah imam warna hitam tu ataupun warna coklat, kita pulang masjid keluarkan duit sikit, bagi imam satu, bagi Bilal satu jubah, imam satu jubah, siap jubah. Jadi cantik, nampak seragam. Nampak seragam pegawai-pegawai masjid. Nampaklah dia merupakan seorang yang kita boleh percaya. Kita nampak dia sebagai seorang yang boleh menjadi imam, membawa makmum-makmum ni tuan-tuan. Jadi pakaian kena jagalah. Kemudian kehadiran AJK pun tuan-tuan mainkan peranan yang penting. Makmum semua tengok, jemaah tengok, AJK datang tak hari ni? Pengurusi ada tak datang subuh tadi? Pengurusi ada tak datang zuhur? SU ada tak datang masjid ni? Semua kena datang tuan-tuan. AJK mainkan peranan yang penting. AJK sepatutnya menjadi contoh. Di samping imam Bilal tadi memang kena datang lah. Kalau tak datang macam mana pula kan nak bawa solat. AJK pun kena jadi contoh kepada jemaah supaya jemaah seronok. Tengok AJK dah dilantik dan juga selalu datang ke masjid. Mainkan peranan AJK. Kemudian imam juga kena memberi peringatan selalu kepada makmum, luruskan shaf, rapatkan shaf dan seimbangkan shaf lah. Kiri dan kanan kena seimbang shaf. Rapatkan shaf ni sebelum kita pandemik COVID-19 lah. Sekarang ni kita masih lagi belum boleh rapatkan shaf, tapi yang penting luruskan shaf tu. Luruskan shaf, pastikan tumit kita sama. Jadi ini imam kena ingatkan kepada makmum. Kemudian memberi pendidikan hukum hakam solat berjemaah kepada ahli jemaah. Ini juga tanggungjawab kepada imam. Imam kena pastikan jemaah faham solat berjemaah ni macam mana. Kalau contoh imam terlebih rakaat, macam mana nak buat. Contoh imam terbatal solat, macam mana nak buat. Jadi kena faham, makmum kena faham. Jadi imam mainkan peranan. Mungkin dalam tazkirah imam boleh ingatkan, ataupun mungkin selepas solat fardu, selepas zikir, selepas doa, imam boleh cerita sikit hukum hakam solat berjemaah dan sebagainya. Terpulanglah ikut kreativiti masing-masing. Kemudian yang terakhir, memberi perhatian terhadap saf wanita dan kanak-kanak. Ini antara yang kita terlepas pandang lah. Mungkin kita hanya lihat kepada saf-saf lelaki saja, yang di belakang jauh sana saf wanita kita terlupa. Saf kanak-kanak kita terlupa. Pengurusan kanak-kanak ni kita terlupa. Sehingga kan mereka bila kita dah solat, mereka bising, berlari-lari, tak ada, kita tak jaga pun. Jadi ini sebenarnya peranan imam-imam dan juga peranan AJK. Untuk menjaga kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak ni berdiri sama-sama dengan kita dekat belakang tu dan sama-sama solat dengan kita supaya tidak mengganggu ketenteraman solat jemaah. Jadi kena pastikan juga wanita kat belakang okey, kanak-kanak pun okey, maka kita boleh teruskan kita punya solat supaya kita mendapat ketenteraman dan keamanan ketika kita melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.